Halo semua, selamat datang ke hari yang kedua. Jadi untuk hari ini kita akan buat ulang kaji bagi 1.2. Okey, 1.2 iaitu lelayan daya. Jadi sebelum kita mula, izinkan cikgu untuk buat sedikit recap untuk konsep. Okey, di mana kalau kita ada satu daya, okey, daya yang dua dimensi ya, okey, dua dimensi. So di sini kita boleh nampak satu daya ini kita boleh pecahkan kepada dua komponen, di mana komponen pertama adalah Fx ataupun daya mengufuk, okay, daya mengufuk, dan yang kedua adalah daya mencangcang, okay, ataupun vektor mencangcang lah, iaitu Fy. Okay, so katakan kita ada satu daya F, okay, so kita buatkan satu sudut theta. So bagaimana kita nak carikan Fx dengan Fy? Okay, so senang saja nak ingat. Okay, cikgu ajar di sini. So untuk Fx, okay, kita cuba fokuskan kepada sudut. So sudut ini adalah theta. Dan sudut ini di antara komponen F, okay, komponen F dengan Fx kan. So dia telah kurungkan, okay, ataupun bracketkan di antara F dengan Fx. Jadi kita nampak huruf ini adalah C kan. Okay, so C maksudnya kalau kita nak carikan Fx, okay, senang ingat. Dia sama dengan F cos theta. Okay, dia sama dengan F cos theta. Okay, manakala kalau untuk Fy, okay, Fy sama dengan F sin theta. Okay, sin dalam bahasa Inggeris maksudnya dosa kan. So kita nak jauhkan diri daripada dosa. So Fy ini adalah yang lebih jauh dah. Okay, so ingat saja kalau Fx, okay, dengan sudut yang terkurung tu, okay, Fx adalah F cos theta. So yang satu lagi mestilah F sin theta. Okay, dan kita cuba selesaikan soalan dua ini. Alright, so di sini kita ada gambar raja menunjukkan sebuah trek sedang menunda sebuah kereta dengan menggunakan kabel. Kabel ini adalah pada sudut 60 darjah dari ufuk, okay, ataupun dari melintang lah, okay, dari horizontal. Daya F pada kabel adalah 1500 Newton. Alright, soalan pertama, apakah masuk daya? Okay, kalau kita ikutkan definisi, okay, daya dia adalah tindakan tolak ataupun tarik. Okey, dia adalah tindakan tolak ataupun tarik. Tapi kalau kita nak tambah lagi secara lengkap jawapan dia, okey, tindakan tolak dan tarik, okey, tarik yang akan macam mana? Yang akan mengubah, okey, yang akan mengubah keadaan gerakan. Okay, gerakan sesuatu jirim ataupun sesuatu objek lah. So contohnya kita boleh menghentikan objek. Okay, so contohnya, okay, kita boleh memberhentikan objek. Okay, ataupun mengubah arah gerakan, ataupun kita boleh menjadikan sesuatu objek pecut. Okay, memecut dan sebagainya lah. Okay, so dia adalah tindakan tolak dan tarik. Tindakan tolak atau tarik ya, okay, atau tarik. Okay, saya buat sikit pembetulan sini. Okay, tindakan tolak atau tarik. Okay, atau tarik. Okay, seterusnya dalam gambar raja kita cuba lukiskan komponen Fx dengan Fy. Okay, so di sini kita ada F, kita pecahkan kepada dua komponen, di mana Fx rujuk kepada paksi X. Okay, dan jangan lupa kena indicate dia punya anak panah. Okay, anak panah dia ke kiri. Okay, anak panah ke kiri. Manakala Fy adalah ke atas. Okay, ke atas. Sebab kita nampak di sini F dia sebenarnya pergi ke depan dan juga pergi ke atas kan. So dia akan tunjuk Fx ke depan dan juga Fy ke atas. Okey, dan seterusnya kita cuba hitung komponen mengufuk Fx. Okey, so Fx di sini kita punya sudut 60 dan dia punya sudut, okey, mengurungkan F dengan Fx kan. So kita gunakan Fx sama dengan F cos theta. Okay, F cos theta. Di mana F adalah 1500 cos 60. Okay, dan bila tekan kalkulator kita akan dapat 750 Newton.
Okey, 750 Newton. Dan untuk soalan D, apakah kesan komponen daya Fx dan Fy? So, apakah tujuan kita bila deraikan daya kepada Fx dan Fy? So, untuk Fx, kita nampak dia punya efek adalah dia akan menyebabkan kereta bergerak ke hadapan. Okey, dia akan menyebabkan kereta bergerak ke hadapan kan? Okey, sebab arah dia ke depan. Manakala untuk Fy, kita nampak arah daya ke atas. So, maksudnya kita akan nampak di depan kan, bahagian depan kereta dia diangkat kan. So Fy tujuannya untuk mengangkat kereta, mengangkat kereta ke atas. So Fx dia untuk menggerakkan kereta ke depan. Menggerakkan kereta ke depan. Ataupun kita boleh tuliskan mengatasi. Dia boleh mengatasi daya geseran. Mengatasi daya geseran. Daya geseran dia ke belakang kan. Mengatasi daya geseran. Dan untuk Fy, tujuannya untuk mengangkat. Untuk mengangkat kereta. Mengangkat kereta dari tanah. Dari tanah. Ataupun kita boleh katalah untuk mengatasi berat. Untuk mengatasi berat. Mengatasi berat. Sebab kita tahu berat dia bertindak ke bawah kan. Mengatasi berat. Seterusnya kita ada satu lagi soalan. Soalan di sini kita ada satu gambar. Sekejap. So di sini kita ada satu gambar. Tadi cikgu lupa masukkan dia. So gambar ini ada satu kotak. Kotak dengan jisim 3 kg di atas permukaan cerun. Dan kotak itu dia ditolak. Ditolak dengan 50 Newton ke atas. Maksudnya kalau kita cuba lukis, dia punya daya ke atas adalah F sama dengan 50 Newton ya. 50 Newton. Selari permukaan cerun. Dan dia mempunyai sudut 30 darjah dari lantai. Daya geseran antara kotak dengan permukaan cerun adalah 11 Newton. So, bila dia bergerak ke atas, jadi dia punya daya geseran adalah berlawanan. Iaitu F kecil di sini adalah 11 Newton. 11 Newton. So pertama sekali, hitung daya yang bertindak selari dengan permukaan cerun. Daya yang bertindak selari dengan permukaan cerun. So di sini kita so di sini kita nak carikan kita nak fokuskan kepada berat dulu. So kita tahu berat objek, cikgu guna warna purple ya. Berat objek adalah ke bawah kan, ke bawah W. So kita boleh deraikan komponen vektor ini adalah WY, WY dan juga WX. So apa yang kita nak cari adalah nombor 1 WX itu berapa? Sebab kita tahu bila kita biarkan kotak itu, dia sebenarnya akan jatuh kan. Dia jatuh disebabkan apa? Disebabkan ada komponen daya graviti. Komponen daya graviti. So di sini kita nak carikan WX sama dengan berapa? Dan kalau kita cuba carikan sudut ini, kita cuba carikan sudut ini ya. Sebenarnya sudut ini dia sama dengan 30 darjah. Kalau kita cuba buat trigonometri, theta ini sebenarnya sama dengan 30. Jadi, kalau kita nak carikan WY, kita nampak dia punya sudut adalah berkurungan, berkurang. So kalau WY dia adalah W cos theta. W cos theta. Manakala untuk WX ini dia sama dengan W sin theta. W sin theta. So berat tu kita guna formula mg, kemudian sin theta. So m ini 3 darab, cikgu guna warna hitam. 3 darab 9.81, kemudian sin, sin 30. So kita cuba kira, kita akan dapat jawapan lebih kurang 13, kita akan dapat 14 poin lebih lah.
14 poin lebih, lebih kurang 715. Okey, 715 Newton. Okey, so ini adalah yang pertama, daya penindak selari dengan permukaan cerun. Okey, yang disebabkan oleh kotak ya. Okey, disebabkan oleh kotak. Okey, mungkin cikgu tak tambah di sinilah. Okey. Okey, oleh kotak. Okey, oleh kotak. Okey, seterusnya untuk yang dua, kita nak carikan daya paduan. So, ke bawah ada dua daya kan, satu daya geseran, satu lagi WX kan. Dan untuk ke atas ada satu daya tolak iaitu 50 Newton. So kita nak carikan F net. Okey, kita ambil daya yang ke atas, okay, iaitu daya tolak. Okey. Tolakkan, tolakkan daya geseran, F kecil, dan juga tolakkan WX iaitu komponen daya graviti. So 50 Newton, tolak 11, tolak lagi 14.715. Okey, so kita akan dapat jawapan, kalau kita tekan kalkulator kita akan dapat 24.285 Newton. Okey, 24.285 Newton. Okey. Okey. Dan akhirnya kita nak carikan pecutan kotak. So gunakan formula F sama dengan MA. Okay, di mana M di sini adalah 3 dan F net adalah jawapan yang kita cari. Okey, tipsnya sebenarnya kalau dalam SPM, katakanlah anda tak dapat kira F net, dan sedangkan soalan 3 ini dia perlukan jawapan yang nombor 2 kan. Anda jangan biarkan kosong. Anda boleh tuliskan satu nilai. Contohnya, you tuliskan 10 Newton. Dan bila anda cuba buat pengiraan untuk soalan 3, anda tuliskan 10 Newton di sini. Dia akan bagi satu markah dipanggil sebagai errors carry forward. Di mana penanda dia faham bahawa you faham macam mana nak kira pecutan, cuma you tak ada nilai untuk yang jawapan kedua. So jangan biar kosong, jangan biarkan kosong. So 24.285 sama dengan 3A. So A sama dengan 8.095. MS negatif 2. 8.095 MS negatif 2. Okey. So seterusnya kita nak tengok satu soalan konsep. Mengapa kita berasa lebih mudah untuk menarik kereta sorong berbanding dengan menolak kereta sorong? So untuk darjah 1 bila kita tolak, kita tolak, dan berbanding dengan darjah 2 bila kita tarik. Sebenarnya kalau ikut fizik kita lebih mudah untuk menarik kereta sorong. Kenapa? So berdasarkan konsep laian daya, kita cuba leraikan daya, di mana kalau kita tolak, tolak dia ada F di sini kan. Dia ada F ke bawah, ke bawah dan juga ke depan. Manakala bila kita tarik, dia ada daya ke depan dan juga ke atas. So kalau kita cuba leraikan daya, satu Fx ke depan, Fx ke depan. Satu lagi kita ada daya Fy. Fy. Sedangkan bila kita tolak dia ke bawah. Fy ke bawah. Manakala kalau kita tarik Fy dia ke atas. Ke atas. So nampak tak perbezaan Fy ini? Kalau darjah 1 kita sebenarnya tambahkan daya ke bawah. Kita tambahkan daya ke bawah. Sedangkan kita ada berat di sini dan tambah lagi Fy. Jadi lebih susah untuk tolak sebab apa? Sebab lebih banyak daya ke bawah. Jadi tayar tu dia macam dikepis kau, ditekan. Manakala untuk darjah 2, kalau kita cuba tarik, manakala ada satu daya ke atas yang akan cuba mengatasi berat. Ataupun cuba kurangkan kesan berat tu. So itulah sebab kenapa kita lebih senang untuk tarik kereta sorong. So apakah jawapan untuk 4 markah ni? So cikgu tunjukkan jawapan. So ini adalah jawapan untuk 4 markah. So basically kita boleh
terangkan dulu tentang objek yang mempunyai berat kan, bertindak ke bawah. So kita terangkanlah kalau kita tolak, apa yang berlaku? Bila kita tolak, daya yang bertindak ke atas tanah dalam arah yang sama. So kita boleh tunjuk dengan gambar raja ya. Kita tunjukkan Fy dia sama arah dengan berat. Jadi jumlah daya yang bertindak ke atas tanah adalah berat. Manakala untuk apabila kita tarik kereta sorong, daya yang dihasilkan adalah bertentangan. Bertentangan dengan berat, iaitu satu ke atas, satu ke bawah. Jadi jumlah daya yang bertindak adalah lebih rendah apabila kita tarik sorong. So ini adalah jawapan untuk 4 markah. Itu sahaja. Terima kasih semua.